Matron, kami dah penat. Sorry. Matron, kami dah penat. Kami dah rasa macam tak mampu dah. Tapi saya terpaksa bagi semangat, bagi kata-kata perangsang kepada mereka untuk menguatkan mereka. Saya kata macam mana pun kita kena bekerja. Bayangkan pesakit tu adalah keluarga kita. Takkan kita nak biar macam tu. Saya dah bertugas di Hospital Kuala Lumpur sebelum ni selama 20 tahun. Lepas tu saya promoted pindah ke Research Institute di Institut Kesihatan Umum. And 2018 saya ditugaskan bersama-sama dengan ATM untuk menerajui perkhidmatan kesihatan ATM lah. Kalau nak cerita pasal perasaan, bermacam-macam perasaan. Saya rasa happy sebab saya boleh bertugas dengan anggota tentera. Sedih sebab mengenangkan waktu COVID ni, kita para petugas kesihatan terpaksa berkorban sepenuh masa, siang dan malam bekerja untuk membantu pesakit-pesakit kita. Di mana pesakit-pesakit memang memerlukan rawatan daripada kita, bukan saja rawatan tetapi sokongan emosi juga. Mereka bila kita beritahu tentang jangkitan COVID-19, sudah pastinya kalau kita pun mesti merasa risau, mesti merasa takut pada kematian. Kita sentiasa mementingkan pesakit. Kalau misal kata, maaf ya, kalau kita rasa kita kekurangan, kalau kita rasa kita terbeban dengan terkurung di rumah, tak boleh ke mana, tapi bayangkan petugas kesihatan seperti kami yang terpaksa kadang-kadang bekerja dari pagi sampai malam sehingga meninggalkan keluarga, terpaksa berkorban untuk pesakit demi menyelamatkan nyawa. Kalau saya balik lambat, pagi sampai ke malam tu memang suamilah yang menyediakan makan minum family. Sepatutnya tugas kita kan, tapi sebab kita ni bekerja, jadi kita terpaksa committed dengan kerja kita. Dalam pada tu kita terpaksa minta tolong dengan suami. Of course, bukan minta tolong, tapi suami tu dah memang akan membantu. Dia faham, Alhamdulillah. Jadi dialah yang take over kerja-kerja dekat rumah. Jadi kalau semua orang faham, cuba fikirkan macam mana kami terpaksa meninggalkan keluarga untuk membantu pesakit-pesakit kita. Tak kira masa, pagi, petang, siang, malam. Staf-staf saya pun dah memang penat dah. Dah memang tak mampu. Tetapi kerana demi nyawa, kita terpaksa. Saya selalu cakap dengan staf kita, bekerja niat nak membantu kerana Allah Ta'ala, insya-Allah kerja-kerja kita akan diberi ganjaran. Saya kena make sure semua perjalanan hospital ni berjalan dengan lancar lah. Itu satu, dan saya kena bagi support dengan staff-staff saya especially. Sebab saya tak nak staff saya demoralize, demotivate disebabkan penat. Itu satu. Tapi at least rupanya kalau kita sebagai ketua, kita turun padang sekali, mungkin memberi semangat kepada mereka untuk lebih kuat bekerja. Saya terpaksa buat cara macam tu sebab tak nak staff-staff saya burn out. Biasanya bila saya pergi round ward, saya tanya, you all macam mana, okey ke? Matron, kami dah penat. Sorry. Matron, kami dah penat. Kami dah rasa macam tak mampu dah. Tapi saya terpaksa bagi semangat, bagi kata-kata perangsang kepada mereka untuk menguatkan mereka. Saya kata macam mana pun kita kena bekerja. Bayangkan pesakit tu adalah keluarga kita. Takkan kita nak biar macam tu. Satu hari nanti pun keluarga kita akan masuk hospital, akan mengalami sakit-sakit yang macam ni. Mesti kita nak orang bantu keluarga kita macam tu kan. Macam tu lah. Sebab tu pada saya bukan hanya kata-kata,
Tapi bila saya turun padang sendiri, saya pergi melihat apa yang terjadi, sekurang-kurangnya pada saya boleh memberi semangat kan, perangsang kepada staf untuk lebih kuat bekerja. Kita ada perjalanan ward, kes, semua macam biasa. Sebab kita tak boleh nak tolak pesakit bila dia datang ke hospital. At the same time, kita kena prepare Hospital Medan untuk COVID. Special untuk COVID. Jadi dari situ, nak prepare sesuatu tempat bukan senang. Saya perlukan staff-staff saya yang dekat atas ni untuk turun membantu di bawah. Untuk preparation ni kan puan, 2 malam ni. 2 hari 2 malam. Datang kerja pagi pukul 7, pukul 12 malam baru balik. Semata-mata nak make sure benda ni menjadi kenyataan. Dan bila kata petang ni kita akan terima patient pesakit daripada KKM, everything must be ready. So memang makan tadi pun ni saya pun daripada pagi tadi belum makan lagi. Staff-staff saya pun pukul 3.30 tadi baru dapat lunch. Sebab kita kena, prinsip saya, kita kena make sure benda tu menjadi. Apa yang diarahkan kena jadi. Di pihak hospital, tak kira KKM, ATM, kami sentiasa bersiap sedia. Sentiasa dalam kesiagaan untuk menerima pesakit-pesakit COVID. Kepada semua masyarakat kita, saya merayu sangat-sangat. Tolonglah ikut SOP. Tolonglah jaga diri sendiri. Tolonglah jaga keluarga sendiri. Kalau kita tak jaga kita, siapa nak jaga kan? Betul. Tolong fikirkan kami, para petugas kesihatan yang dah memang penat, yang dah memang keletihan, kelesuan. Bak kata Ketua Pengarah Kesihatan kita, lesu upaya. Memang semua petugas kesihatan kita dah mengalami keadaan yang tu. Bayangkan kalau 12 jam mereka bekerja dengan full PPE. Of course dengan panas semua kan. Tambah pula, kalau you tengok dekat persekitaran kita ni, memang di kapak. Tak ada aircon, hanya kipas saja. Can you imagine kalau orang petugas kita memakai PPE 12 jam untuk merawat pesakit? Silap-silap kita yang pingsan. Bayangkan kami petugas kesihatan yang terpaksa meninggalkan keluarga, terpaksa berkorban. Anak-anak yang kita lahirkan, sepatutnya kita yang jaga. Tapi anak-anak tu terbiar dengan suami sahaja. Tanggungjawab kita sebagai naluri seorang ibu, sepatutnya kita yang mendidik anak. Kita yang menjaga, kita yang memberi makan minum, menyediakan semua keperluan mereka. Tapi demi tugas, demi pesakit, anak-anak yang kita lahirkan, anak-anak yang kita sayang, keluarga yang kita sayang, terpaksa kita tinggalkan. Tolonglah prihatin dengan kami yang petugas kesihatan ni, yang sentiasa bekerja, yang sentiasa tak mengenal penat lelah, sentiasa bertungkus lumus untuk membantu menyelamatkan pesakit. Tolonglah sekali lagi, tolong jaga SOP, tolong jaga diri, tolong patuh pada arahan kerajaan. Kalau kata duduk di rumah, tolonglah duduk di rumah. Tak ada keperluan, tidak perlulah keluar. Biarlah ketua keluarga saja yang nak keluar membeli barang keperluan.